بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. اللهم حققنا بحقيقة العبودية وآتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Agung, yang menjadikan kita daripada orang Islam dan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga memberi rezeki untuk kita bersama-sama bincang dan mendengar sama-sama sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melembutkan hati, menenangkan hati, dan menunjuk kita atau membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan yang selamat, jalan yang sebenar. Manusia yang paling mulia sirahnya di dunia ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu kita kena banyaklah baca sirah Rasulullah, belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sentiasa mendengar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Semalam kita telah menceritakan tentang tarikh atau sejarah bermulaan orang Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang dan untuk jihad fi sabilillah. Maka ini adalah jihad yang sebenar, jihad yang bersih, jihad yang membawa manfaat untuk orang Islam juga untuk orang kafir sendiri yang diberang. Oleh itu, barang siapa yang mempelajari dan mengetahui bagaimana cara jihad Rasulullah sebelum jihad, di waktu jihad, selepas jihad, kita akan tahu bahawasanya yang ada di zaman sekarang dan digunakan nama jihad, mereka tidak mengetahui jihad yang sebenar yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad ini membawa rahmah, jihad ini membawa manfaat. Jihad ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat menggunakannya sebagai satu cara dakwah juga. Hatta jihad itu dakwah sebenarnya. Tetapi di zaman sekarang banyak golongan daripada Islam, banyak golongan yang sebahagian orang daripada Islam menggunakan perkataan jihad sebagai alasan untuk kejahatan mereka. Tetapi mereka jauh sangat daripada
jihad yang sebenar yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka di tahun yang kedua, di bulan Safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang Islam, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka dizalimi daripada orang kafir. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dizalimi daripada golongan Quraisy dan orang kafir yang ada di Makkah. Dan mereka tidak pernah balas kepada mereka kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan mereka untuk berperang atau jihad. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberi izin kepada sahabat dan Rasulullah untuk bolehlah membalas dan berperang kepada orang kafir. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan daripada Makkah kepada Madinah, yakni waktu berhijrah, aku dah yakin dari waktu tu. Sayyidina Abu Bakar kata, aku sudah tika dan sudah rasa yakin di waktu tu akan ada satu hari Allah akan suruh kita jihad dan berang kepada mereka ni. Kerana mereka sebab Rasulullah SAW keluar daripada Makkah. Jahatnya mereka yang mereka buat kepada kepada Rasulullah SAW. Dan selepas turunnya firman Allah yang mengizinkan sahabat dan Nabi SAW boleh berang, boleh jihad fisabilillah kepada orang kafir, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, senyum, dia berkata, aku dah rasa yakin pasti Allah akan mengizinkan dan bahkan akan menyuruh kita, memberi perintah kepada kita agar kita berjihad dan perang kepada orang kafir. Baik. Ghazwah yang pertama. Ghazwah ini yakni berang. Berang yang pertama, perbezaan antara ghazwah dan sariyah dalam budaya jihad di zaman Nabi SAW, ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah itu yang Rasulullah SAW keluar sekali. Kalau sariyah, sariyah itu Nabi SAW tidak hadir sekali dengan mereka. Tetapi ada bahagian sahabat keluar untuk satu tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Baik. Ghazwah yang pertama yang kita nak cerita tentangnya iaitu Ghazwah Waddan. Ghazwah Waddan berlaku di 12 bulan Safar tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah, bulan Safar, 12 hari bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sekali dengan kepada satu qaryah yang bernama Waddan, sehingga mereka sampai kepada satu kawasan atau satu tempat yang namanya Waddan. Dan Waddan ini satu kampung antara Makkah dan Madinah. Apa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keluar ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu Quraisyan wa Bani Dhamrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada golongan daripada Quraisy akan lalu dari sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluar dengan jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 rajulan min ashabih. 70 orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi 70 itu semua daripada golongan Muhajirin. Tidak ada satu pun daripada golongan Al-Ansar. Semua yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ghazwah ini semua daripada Muhajirin.
Siapa Al-Muhajirin tu? Muhajirin tu yakni orang Makkah, ahli Makkah, sahabat yang daripada Makkah yang berhijrah kepada Madinah. Nabi SAW tidak membawa satu pun daripada golongan Al-Ansar, dan mereka tidak ikut Rasulullah SAW. Sebab kenapa mereka tidak ikut Rasulullah SAW, golongan Al-Ansar? Sebab kalau kita masih mengingati kelas ketika Al-Ansar berbai'ah dengan Nabi SAW dahulu di Makkah, kita akan ingat bahawasanya Al-Ansar telah memberi syarat kepada Rasulullah bahawa mereka akan melindungikan, akan pelihara Rasulullah SAW di dalam Madinah sahaja. Al-Ansar telah memberi syarat kepada Rasulullah. Mereka kata, kami akan menangkan kamu, kami akan pelihara kamu selama kamu berada di dalam Al-Madinah. Selama kamu berada di dalam Al-Madinah. Yani Al-Ansar, kalau Rasulullah SAW mahu berang di luar Madinah, mereka tidak bertanggungjawab dan lepas tangan. Itu bermulaannya. Bermulaannya mereka menjalankan syarat begitu. Sebab itu ghazwah yang pertama, Rasulullah keluar, Rasulullah bawa para muhajirin sahaja. Sehingga dah dikadari, sehingga sampai kepada satu kawasan yang bernama Waddan, iaitu satu kampung di antara Makkah dan Madinah. Dua tujuan Nabi SAW. Tujuan Nabi SAW dua. Dia nak Quraisy. Dia dengar ada satu kumpulan dari Quraisy akan lalu dari Makkah menuju kepada negara lain, dia nak musafir. Yang kedua, Rasulullah SAW ingin bersinggah kepada satu kampung yang bernama Bani Dhamrah. Rasulullah nak singgah kepada Bani Dhamrah. Kenapa nak Quraisy? Rasulullah SAW tujuannya kalau dapat mentahankan mereka ni yang keluar daripada Makkah atau mengambilkan harta yang mereka bawa itu, maka Rasulullah SAW akan buat. Kenapa Rasulullah buat begitu? Sebab orang kafir selama 13 tahun, 10 tahun lebih, mereka menzalimi dan merempaskan dan mengambilkan harta orang Islam. Maka Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah, wahai Muhammad, kamu dengan sahabat dibenarkan, bolehlah ambil harta orang Quraisy yang lalu sebagai gantian daripada apa? Daripada apa yang mereka dah ambil daripada kamu. Tetapi Rasulullah SAW tidak dapat mengambil harta itu yang keluar daripada Quraisy. Yani terlepas. Rasulullah cari tak jumpa. Jadi lepas Rasulullah SAW nampak Hir Quraisy, kumpulan yang daripada Quraisy terlepas, mereka dah lepas kepada jalan mereka, maka Nabi SAW dia lupakan perkara itu terus dan pergi menuju kepada tujuan yang kedua, iaitu Bani Dhamrah. Bani Dhamrah satu kabilah juga daripada kabilah Arab. Rasulullah SAW singgah kepada mereka supaya tujuannya untuk melakukan perjanjian damai atau kerjasama dengan Bani Dhamrah. Sebab Nabi SAW sekarang dengan orang Islam sudah mempunyai satu negara baru, iaitu Madinah. Mereka sekarang sudah ada negara baru, daulat yang baru. Jadi Rasulullah SAW ingin mempunyai banyak kampung dan kabilah dan negara yang lain yang ada perjanjian damai dan kerjasama dengannya. Yani itu maslahat untuk kerajaan baru Islam. Kerajaan yang pertama di dunia, kerajaan Islam. La ilaha illallah. Baik. Lepas tu Rasulullah SAW lamma balagha al-abwa, sehingga Rasulullah SAW sampai kepada kawasan itu yang bernama Abwa atau dekat daripada kampung yang bernama Waddan, Nabi SAW
jumpa ketua kampung Bani Damrah, iaitu kabilah yang Rasulullah nak jumpa mereka. Jadi Rasulullah dapat jumpa ketua mereka terus, ketua kampung atau ketua kabilah. Maka Nabi SAW duduk dengan ketua kabilah itu dan terus mereka menulis satu surat. Rasulullah menulis satu surat, dia suruh satu sahabat menulis satu surat. Dalam surat itu berjanjian damai, kerjasama antara kerajaan Islam yang bawah Rasulullah SAW yang tetap di Madinah dan kabilah atau kampung Bani Damrah. Apakah yang ditulis di dalam surat itu? Yang ditulis di dalam janjian atau surat itu, Rasulullah SAW tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal kitabu min Muhammad Rasulullah. Surat ini daripada Muhammad Rasulullah. Li Bani Damrah. Untuk kabilah Bani Damrah. Bi'annahum aminuna ala amwalihim wa anfusihim. Sesungguhnya aku jamin kamu di dalam keadaan aman untuk harta dan diri kamu daripada kita. Yani jangan risau dari kita, jangan khawatir dari kita. Kami jamin, kami janji kamu di dalam keadaan aman daripada kita. Jangan takut dari kita. Wa anna lahumun nusra ala marramhum. Bukan itu sahaja, bahkan Nabi SAW berkata, bahkan kalau ada siapa-siapa membahayakan keamanan kamu, kami akan bantu. Yani keamanan kamu pun antara tanggungjawab kami. Yani kita kerjasama. Illa an yuharabu fi dinillah. Ma balla bahru sufa. Kecuali kalau kita berang mereka fi sabilillah. Yani kalau mereka khianat atau kalau mereka memang kena berang fi sabilillah, maka kami tak akan bantu dan tak akan sokong kamu. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza da'ahum li nasrihi ajabuhu alaihim. Dan antara janjian yang ada di dalam surat itu, Nabi SAW kata, dan sesungguhnya Rasulullah SAW jika memanggil mereka untuk menolongnya, menolong sahabat dan orang Islam kalau ada perang, maka wajiblah atas kabilah Bani Damrah membantu dan menolong Rasulullah dan sahabatnya. Bidzalika zimmatullahi wa zimmatu rasulih. Kita meneruskan apa yang ada di dalam surat ini dengan damai dan aman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di bulan Safar itu untuk dua tujuan. Tujuan yang pertama, Ir Quraisy. Ir iaitu satu kumpulan yang keluar untuk perniagaan, membawa harta dari Quraisy untuk perniagaan. Tapi perniagaan itu atau Ir itu terlepas. Tujuan yang kedua, Rasulullah akan singgah kepada kabilah Bani Damrah untuk menunaikan perjanjian damai kerjasama dengan Bani Damrah, dan itu berlaku. Berapa jumlah yang keluar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jumlah yang keluar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 sahabat. Semua mereka daripada golongan Al-Muhajirin. Semua mereka daripada golongan Al-Muhajirin. Golongan Al-Ansar semua tidak keluar sekali dengan Rasulullah kalau Rasulullah keluar dari Madinah. Sebab mereka dah janji Rasulullah, mereka akan pelihara Rasulullah dan sahabat jika ada siapa-siapa yang jika ada siapa-siapa serang Nabi SAW di Madinah. Kalau Rasulullah diserang di dalam Madinah, maka Al-Ansar barulah akan bantu. Kalau di luar, mereka tidak masuk campur. Dan ulama berkata, ghazwah yang pertama Al-Ansar mula berang dengan Nabi SAW. Ghazwah yang pertama Al-Ansar berang bersama Rasulullah SAW ialah Ghazwat Badar. Dia adalah Ghazwah Badar Al-Kubra. Ghazwah Badar yang besar. Ghazwah Badar yang besar lah
Yang pertama, golongan Al-Ansar keluar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar Al-Madinah. Selepas iman dah tetap di dalam hati mereka, lepas keyakinan mereka semakin dah sampai kepada yang paling tinggi di dalam hati mereka kepada Rasulullah SAW dan agama Islam, di waktu itu mereka kata, ya Rasulullah, di mana-mana sahaja engkau membawa kita, kita akan ikut. Siapa-siapa yang ingin menyentuh suatu kuku atau rambut dalam badan kamu, ya Rasulullah, kami akan serang dan perang kepadanya, walaupun dia di dalam laut, walaupun di mana sahaja di dunia ini. Itu selepas apa? Selepas iman mereka dah tinggi. Waktu bermulaan, iman mereka masih belum lagi sempurna. Waktu itu mereka kata, kita akan pelihara kamu dalam Madinah, tapi di luar kita tidak masuk campur. Subhanallah. Tetapi Rasulullah SAW pun setuju. Dia kata tak apa. Tapi selepas iman mereka menjadi iman yang sempurna, di waktu itu mereka dah tak kisah di mana sahaja Rasulullah SAW diberang atau serang atau nak keluar di mana-mana. Sahabat Al-Ansar, mereka orang yang pertama keluar sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, berang dan jihad ini dia sebagai satu ilmu dan budaya. Dan budaya jihad dan budaya berang dia berbeza daripada zaman ini kepada zaman yang lain. Contohnya, macam berang sebelum 100 tahun tidak sama seperti berang di zaman sekarang. Berang sebelum 500 tahun tidak sama. Apalagi kalau berang itu sebelum 1400 tahun. Jadi caranya sangat cara biasa, iaitu guna pedang, guna senjata-senjata yang biasa. Tidak ada senjata elektronik macam yang ada di zaman sekarang. Dan antara budaya mereka waktu berang, setiap satu tentera mesti mereka membawa satu bandera sebagai tanda untuk tanda dan kebanggaan untuk tentera itu. Dan setiap kali Rasulullah SAW keluar berang, mesti Rasulullah SAW akan membawa bandera dan Rasulullah akan serahkan bandera itu kepada ketua tentera atau kumpulan di waktu itu. Macam di berang ini, berang Waddan, walaupun tak jadi berang, tapi Rasulullah keluar dengan niat itu yang memegang bandera di berang Waddan ini Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dia adalah ba'ci Rasulullah. Sayyidina Hamzah ba'ci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adik-beradik Rasulullah daripada susu. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan bandera Rasulullah SAW di berang ini berwarna putih. Warnanya warna putih. Juga antara protokol atau budaya atau cara waktu berang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW kalau keluar daripada Madinah untuk berperang atau jihad, mesti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tinggalkan satu sahabat di Madinah sebagai pemimpin atau khalifah Rasulullah SAW sehingga Rasulullah balik kepada Madinah. Yani kalau Rasulullah keluar dari Madinah, Rasulullah tidak membiarkan Madinah macam tu, tidak ada siapa-siapa yang mengganti Rasulullah SAW dalam aturan atau urusan Madinah. Maka setiap kali Rasulullah SAW keluar daripada Al-Madinah untuk berang atau musafir atau umrah atau memakai ibadah haji sebagainya, setiap kali Rasulullah keluar daripada Madinah, mesti Rasulullah SAW sebelum keluar daripada Madinah, dia akan lantikkan sesiapa yang menjadi khalifah Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW pulang kepada Al-Madinah. Kalau Rasulullah SAW ada di dalam Al-Madinah, tidak ada siapa-siapa yang boleh ganti Rasulullah atau menjadi besar sebelah Nabi SAW. Semua sahabat Al-Muhajirin, Al-Ansar
yang hebat, yang besar, yang pemimpin, mereka semua di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua adab dengan Rasulullah. Mereka semua menyerahkan segala-galanya kehidupan mereka, dunia dan akhirat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Waddan ini, Rasulullah melantikkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti atau khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah. Dan di perang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan Madinah 15 malam. 15 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Al-Madinah, subhanallah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki, perempuan, budak kecil, semua ahli Madinah rasa sunyi, rasa sedih, rasa sangat rindu kepada Rasulullah. Setiap kali Rasulullah SAW pulang kepada Al-Madinah, mereka rasa macam hari raya, gembira. Setiap kali Rasulullah keluar, pulang kepada Al-Madinah, sahabat Nabi SAW semua merasa gembira. Jadi di perang ini Rasulullah SAW gaib daripada Al-Madinah selama 15 malam. Baik. Lepas Rasulullah SAW pulang, di bulan Safar, bulan yang setelahnya terus, Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal, terus Rasulullah SAW keluar lagi untuk berperang, untuk jihad fi sabilillah. Dan tujuannya di kali ini sama macam tujuan yang sebelumnya, iaitu Rasulullah mendengar bahwasannya ada satu Ir, satu kumpulan daripada Quraisy keluar lagi. Ada kumpulan lain keluar dari Quraisy menuju kepada negara lain untuk perniagaan. Kumpulan itu membawa banyak unta yang penuh dengan, dan atasnya penuh dengan barang dan harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar sekali serang Ir atau kumpulan itu daripada Quraisy. Ir yang keluar daripada Quraisy, berkataan Ir yakni kumpulan yang keluar untuk perniagaan. Itu budaya zaman dahulu. Kalau macam Makkah nak keluar, nak ada siapa-siapa nak keluar peniaga dari Makkah nak pergi kepada Yaman atau kepada Syam atau kepada negara lain atau India sebagainya, mereka akan keluar naik unta ramai, macam 100 orang, 70 orang, 200 orang, ramai-ramai pergi jemaah sama-sama, membawa harta mereka. Itu namanya Ir. Ir ini yang keluar daripada Quraisy, jumlahnya wa mi'at rajul min Quraisy, 100 orang lelaki, 100 orang daripada Quraisy, wa alfan wa khamsumi'ah ba'ir, dan 2,500 unta. Subhanallah, boleh bayang 2,500 unta penuh dengan barang macam-macam untuk menjual. Untuk mereka akan jual di negara lain, akan dapat harta banyak. Kemudian dari negara tu akan ambil barang lain, bawanya kepada Makkah dan jual. Itu cara perniagaan dahulu. Mereka bawa barang dari negara mereka, jual di negara lain. Kemudian ketika mereka ingin pulang kepada negara mereka, mereka akan bawa barang yang tak ada di negara mereka dari negara tu dan jual di negara mereka di Makkah. Ir ini yang jumlah orang yang menjaganya 100 orang dari Quraisy, pemimpin mereka Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf inilah yang mengazabkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gelaran kepada Umayyah bin Khalaf, iaitu Ra'sul Kufri. Umayyah bin Khalaf, Ra'sul Kufri, kepala kekafiran. Dia pemimpin atau ketua Ir, kumpulan yang keluar untuk berniaga daripada Makkah kepada luar Al-Madinah. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sekali
untuk mengambilkan harta Quraisy itu sebagai ghanimah atau gantian daripada apa yang Quraisy ambil daripada mereka. Jumlah sahabat yang keluar bersama Rasulullah 200 sahabat. 200 sahabat semua mereka daripada golongan Al-Muhajirin juga. Ghazwah ini namanya Buat. Ghazwah yang tadi namanya Waddan. Ghazwah ini namanya Buat. Ini ghazwah yang kedua. Di bulan Rabi'ul Awal di tahun yang kedua Hijrah. Dan bandera warnanya putih juga di perang ini diangkat oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Diangkat oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan orang yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah di waktu itu Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah SAW melantikkan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu sebagai khalifah Rasulullah di Al-Madinah, yakni jaga Al-Madinah, uruskan Madinah sehingga Rasulullah pulang kepada Al-Madinah. Sehingga maka Rasulullah SAW keluar sekali dengan 200 sahabat menuju kepada Ir Quraisy untuk memutuskan perjalanan mereka dan mengambilkan harta mereka itu. Sebab apa Rasulullah SAW buat begitu? Kita sudah terangkan. Sebab orang Quraisy selama 10 tahun lebih sentiasa merempas hak para sahabat dan orang Islam. Tetapi sahabat tidak pernah membalas atau menjawab atau berang kepada mereka. Dan itu semua oleh ajaran Rasulullah. Rasulullah yang ajar mereka jangan balas. Sebab Allah belum lagi mengizinkan kita berang. Tetapi selepas Allah SWT mengizinkan mereka, maka perkara itu telah menjadi halal untuk sahabat yang dizalimi oleh Rasulullah. Sebab itu waktu itu Rasulullah keluar dengan 200 sahabat semua dari golongan Al-Muhajirin. Golongan Al-Muhajirin ni yakni daripada Makkah. Yakni orang Makkah. Sehingga maka Rasulullah SAW keluar sekali dengan sahabat Nabi SAW sehingga sampai kepada satu kawasan yang bernama Buat. Dan Buat ini dialah nama bukit di luar Madinah. Nama satu bukit di sana namanya Buat. Dan Rasulullah SAW bersangka bahawasanya Ir Quraisy akan lalu dari sebelah Buat ini. Jadi sebab itu Nabi SAW keluar sehingga sana dengan mengharap untuk menjumpa agar jumpa dengan Ir Quraisy untuk mengambilkan harta mereka. Tetapi Rasulullah SAW kali ini juga tidak mendapat tidak dapat menjumpa atau bertemu dengan Ir Quraisy. Yakni Ir Quraisy terlepas dan dia Rasulullah SAW tak dapat jumpa mereka atau mengambil harta mereka. Lepas tu Rasulullah SAW bulan sahaja kepada Al-Madinah tanpa berlaku apa-apa. Jadi kenapa namanya ghazwah kalau tak berlaku perang? Ulama kata sebab Nabi SAW sudah ada niat. Yakni kalau orang Quraisy berlawan, Nabi SAW akan lawan mereka. Sebab itu Rasulullah SAW ajak sahabat Al-Muhajirin keluar ikut Rasulullah SAW. Baik. Setelah itu berlaku ghazwah Al-Ashirah di bulan Jumad yang kedua. Subhanallah. Lihatlah bagaimana cara Rasulullah SAW. Selepas Allah mengizinkannya untuk berang, untuk jihad fi sabilillah, sebelum tu Rasulullah SAW sabar saja. Dan kita tahu macam-macam cerita. Orang kafir hina Rasulullah, balik Rasulullah dengan macam-macam. Waktu tu Rasulullah sabar. Sebab apa? Bukan sebab Rasulullah takut. Bukan sebab Rasulullah lemah. Bukan sebab Rasulullah tak ada siapa-siapa yang boleh berang dengan Rasulullah. Tidak.
Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Tidak melakukan apa-apa kecuali jika Allah suruh. Maka selama sekarang, selama waktu itu Allah belum lagi suruh Rasulullah untuk jihad. Jadi sebab itu Rasulullah SAW tak balas dan sabar sahaja. Dan selepas Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Rasulullah untuk berjuang, untuk berang, jihad fisabilillah, waktu itu bulan Safar Rasulullah keluar. Bulan Rabi'ul Awal Rasulullah keluar. Bulan Jumadal Akhir Rasulullah keluar lagi. Jihad fisabilillah. Masya Allah. Ulama berkata, begitulah sirah dan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya benar. Jihad susah. Rajin-rajin. Sentiasa bersemangat. Hidup mereka semua untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah dan sahabat. Ma qarra fi barrin wala biladi illa 'ala al-kuffar fi jihadi. Dalam qasidah. Rasulullah SAW tidak pernah duduk tenang macam tu di dalam negaranya. Kecuali sentiasa jihad dan perang kepada orang kafir yang sentiasa yang mengganggu keamanan negara Islam. Sentiasa Rasulullah SAW jihad dan perang kepada mereka. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u. Maksud ayat itu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala menolakkan bahagian manusia dengan manusia yang lain, maka akan diruntuhkan agama-agama semua. Agama semua tak akan tegak, tak akan bangun, tak akan menjadi, tak akan mendapatkan keamanan di atas muka bumi ini. Tetapi daripada hikmah yang besar Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan jihad dan perang kepada orang kafir yang menakutkan keamanan negara Islam dan orang Islam, iaitu antara hikmahnya supaya agama Islam menjadi kuat di dunia ini, supaya kekal. Selama kalau perkara itu tidak terjadi, iaitu jihad, berjuang, lawan, perang di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat Nabi SAW, maka wallahu a'lam, adakah Islam ini akan sampai kepada kita atau tidak. Tetapi kerana mereka mentahankan agama Islam, mentahankan hak mereka, mentahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh itulah Allah Subhanahu Wa Taala bantu mereka dan agama Islam ini kekal sehingga sekarang. Jadi baru Rasulullah SAW balik Al-Madinah, rehat saja 1 bulan. 1 bulan saja Nabi SAW keluar lagi. Keluar lagi daripada Madinah di berang atau ghazwah yang bernama Al-Ashirah. Di bulan Jumad Al-Akhir, Jumad yang kedua. Tujuan Rasulullah SAW kali ini juga iaitu menunjuk Rasulullah SAW mendengar bahawasanya ada satu Ir, satu kumpulan untuk yang ada perniagaan. Untuk perniagaan. Satu kumpulan keluar daripada Quraisy untuk perniagaan di negara Syam. Dan Ir ini yang keluar daripada Makkah menuju kepada negara Syam, dia akan singgah dekat daripada Madinah. Dia akan lalu dari perjalanan yang tengah antara Makkah dan Madinah. Maka Rasulullah SAW ajak sahabat Nabi SAW keluar untuk mengambil sebagai ghanimah Ir ini dan harta Quraisy yang ada di dalam Ir ini. Dan Ir ini yang keluar daripada Quraisy, daripada Makkah menuju kepada negara Syam, dia adalah Ir yang paling kaya, yang paling banyak harta. Yuqalu inna Quraisyan jama'at jami' amwaliha fi tilkal Ir. Sehingga ulama sirah berkata, orang Quraisy mengumpulkan harta mereka semua di dalam kumpulan dan Ir itu yang menuju kepada Asyam. Sehingga
tidak ada satu keluarga atau satu orang di Makkah melainkan dia berkongsi, dia membayar apa-apa yang dia ada, hatta perempuan keluarkan emas mereka letak di kumpulan ini yang menuju kepada Asyam. Yakni Ir ini, kumpulan ini penuh dengan harta. Harta Quraisy semuanya ada pada Ir ini. La ilaha illallah. Sehingga ulama sirah berkata, jumlah unta yang ada di Ir itu, dalam Ir itu, yang menuju kepada Syam, 1000 unta. Masya Allah. 1000 unta bergerak daripada Makkah menuju kepada Syam. 1000 unta untuk mengangkat harta mereka yang mereka ingin menjualnya di negara Syam. Dan mereka mempunyai daripada duit jumlah 5,000. 50,000. 50,000 dinar. Ini, nombor ini di zaman itu, nombor yang sangat-sangat tinggi lah. Macam triliun di zaman sekarang, macam tu. 50,000 dinar emas. 50,000 emas. Dinar dari emas. Dan pemimpin yang menjaga, yang ketua yang ada pada Ir itu adalah Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di waktu itu belum lagi masuk Islam, tapi selepas Rasulullah membukakan Makkah, Abu Sufyan masuk Islam. Cuma di waktu ni dia belum lagi masuk Islam. 27. وكان معه 27 وقيل 39 رجلا. Dan jumlah yang berada bersama Abu Sufyan untuk menjaga Ir, harta Quraisy semua ni, tak ramai sangat, tapi mereka semua orang yang kuat perang. Iaitu jumlah mereka 39 lelaki untuk menjaga Ir itu supaya sampai dengan selamat kepada negara Syam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita bahawasanya orang Quraisy telah mengumpulkan harta mereka semua dan mengeluarkannya di dalam Ir, iaitu kumpulan yang menuju kepada negara Syam. Maka Rasulullah SAW dia kata kepada sahabat, ini kesempatan kamu, wahai sahabatku. Orang Quraisy sudah mengambil harta, rumah, duit kamu semua. Jadi Allah menghalalkan untuk kamu ambil harta mereka sebagai balasan dan adil. Maka di waktu itu, kharaja fi 50 wa 100. Rasulullah SAW keluar bersama 150. 150, ada riwayat yang kata 200 orang. Dan semua sahabat itu daripada golongan Al-Muhajirin sahaja. Yang keluar dengan Rasulullah SAW, semua golongan Al-Muhajirin sahaja. Sebab apa? Sebab saya sudah terangkan bahawasanya Al-Ansar sudah berjanji kepada Rasulullah mereka akan melihara Rasulullah SAW di Al-Madinah sahaja. Di luar Al-Madinah mereka tidak akan memelihara Rasulullah SAW. Tetapi selepas Rasulullah SAW keluar daripada Al-Madinah, Rasulullah SAW melantikkan satu sahabat yang bernama Abu Salamah sebagai pengganti Rasulullah di Al-Madinah. Sepanjang masa Rasulullah SAW berada di luar Al-Madinah. Dan bandera Rasulullah SAW di Ghazwah Al-Ashirah ini, bandera yang berwarna putih, diangkat oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jumlah sahabat yang bersama Rasulullah SAW 150. Ada riwayat yang kata
200 sahabat. Semua mereka daripada golongan Al-Muhajirin sahaja. Kharaju ala 30 ba'iran ya'taqibunaha. Allah. Nabi SAW dengan sahabatnya. Mereka keluar daripada Madinah membawa 30 unta sahaja. Berapa jumlah mereka? 150 atau 200. Tapi unta atau kenderaan yang mereka membawanya untuk mereka naik atasnya 30 unta sahaja. Ya'taqibunaha yakni saling mengganti. Yakni setiap sekarang sahabat ni naik. Lepas jalan berapa meter atau berapa kilo, dia kena turun, sahabat yang lain naik pula. Jadi itu turun jalan kaki sahaja. Jadi itu cara mereka berjalan. Itu cara Nabi SAW dengan sahabat Nabi SAW berjalan daripada Madinah sehingga kawasan itu yang bernama Al-Ashirah. La ilaha illallah. Ramai daripada sahabat ini sebenarnya mereka kaya, sebenarnya mereka senang. Mereka bukan susah begitu. Tetapi yang menjadikan mereka berada di dalam keadaan yang susah begitu adalah kezaliman ahli Makkah. Dan itu sebab Nabi SAW keluar dengan mereka untuk menggantikan mereka dengan harta ahli Quraisy dan menzalimikan mereka. Cuma selepas Rasulullah SAW sampai kepada kawasan yang sepatutnya Rasulullah bertemu dengan Air Quraisy itu di sana, Rasulullah sampai tunggu air itu lalu, tak lalu. Lepas tu Rasulullah tanya orang yang ada di kawasan sana, orang kampung yang ada di sana, mereka kata, benar, ada air Quraisy lalu dari sini sebelum beberapa hari. Yakni mereka sudah terlepas. Sudah terlepas. Rasulullah tak dapat tangkap mereka, ambil mereka. Sudah terlepas sebelum beberapa hari. Wahai Muhammad. Mereka sudah di dalam perjalanan kepada negara Syam. Hafal baik-baik air ini. Hafal baik-baik air kumpulan Quraisy ini yang jumlahnya 1000 unta menuju kepada negara Syam. Sebab air ini ketika ia kembali kepada Makkah, di dalam perjalanannya dia akan singgah dari tempat yang bernama Badar. Dan di sana akan berlaku perang Badar. Perang Badar yang besar. Perang Badar ada yang pertama, ada yang kedua. Yang kedua itu adalah perang yang besar. Perang Badar atau perang Badar, Ghazwah Badar yang besar, yang hebat, yang kita semua tahu, yang ghazwah yang paling agung, yang paling mulia dalam agama, dalam Islam. Sebabnya air ini, sebabnya kumpulan ini yang pulang daripada Syam menuju kepada Makkah. Yang ketuanya Abu Sufyan. Yang mana Rasulullah SAW sudah keluar untuk mengambilnya, waktunya keluar daripada Makkah tetapi tidak dapat. Jadi Rasulullah SAW akan usaha lagi untuk mengambilkan harta Quraisy ketika dia kembali daripada Syam kepada Makkah, tetapi juga akan terlepas dan akan berlaku perang Badar. Jadi selepas air Quraisy ini terlepas, dia pergi kepada negara Syam. Dari waktu tu Rasulullah SAW selalu bertanya kepada orang tentang bilakah air Quraisy ini bilakah air ini akan kembali kepada Makkah. Jadi Rasulullah kira tarikh dan kira masa, dan Rasulullah SAW sentiasa bertanya bila akan balik, dan suruh sahabat cek bagus ketika air Quraisy ini yang pergi kepada Syam, kalau kembali kepada Makkah, kita kena pastikan kita dapat ambilnya. Sebab harta itu adalah hak kita.
wahai sahabat, hak kita wahai orang Islam, sebab mereka pernah merempaskan segala harta orang Islam yang ada di Makkah. Jadi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapat bertemu dengan Ir Quraisy, tidak dapat mengambil Ir Quraisy ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali sahaja kepada Al-Madinah tanpa mengambilkan Ir itu, harta Quraisy, juga tanpa terjadinya perang. Perang juga tidak terjadi di perang Al-Ashir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Setelah itu berlaku juga Ghazwah Safwan. Ghazwah Safwan. Dan Ghazwah Safwan ini dia adalah Ghazwah Badar yang pertama. Ghazwah Badar yang pertama. Ulama kata Ghazwah Badar ada dua. Ada yang pertama, ada yang kedua. Yang pertama namanya Ghazwah tetapi tidak terjadi perang. Tapi Ghazwah Badar yang kedua iaitu Al-Kubra yang besar. Itulah perang yang paling mulia, yang paling agung di dalam Islam. Dan insya-Allah kita akan menceritakan tentang Ghazwah Badar ini di dalam beberapa kelas. Kerana 1, 2, 3 kelas tidak cukup untuk perang Badar. Banyak mukjizat berlaku, banyak perkara ajaib berlaku, banyak perkara yang dahsyat-dahsyat berlaku di perang Badar Al-Kubra. Tapi Ghazwah Safwan ini namanya juga Ghazwah Badar yang pertama. Bila lepas Rasulullah SAW bulan dari Ghazwah Al-Ashirah tadi, lepas Rasulullah keluar untuk mengambil Ir Quraisy itu yang Abu Sufyan ketuanya, terlepas Rasulullah SAW pulang kepada Al-Madinah kan. Lepas Rasulullah SAW sampai kepada Al-Madinah, Rasulullah mendengar berita buruk. Dia tanya sahabat Nabi SAW yang ada di Madinah, mereka memberitahu kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang berita buruk, iaitu ada seorang orang kafir yang bernama Karz bin Jabir Al-Fahri. Dia datang dengan kumpulannya kepada Al-Madinah, di hujung Al-Madinah, dan dia curi kambing-kambing dan binatang yang ada di sana semua dan dia lari. Ini macam curilah. Tapi kambing dan binatang yang ada di sana orang Islam punya. Dan Rasulullah SAW Nabi, Rasul dan orang yang berjuang. Dan Nabi SAW orang yang sangat mentahankan hak orang Islam. Tidak ada satu orang kafir di zaman Nabi SAW berani hinakan satu orang Islam ketika Rasulullah hidup. Semua orang kafir di dunia semua takut sangat menzalimi satu orang Islam ketika Rasulullah hidup. Sebab Rasulullah SAW akan mengambilkan haknya. Dan Rasulullah akan memastikan sahabatnya, orang Islam semua aman, senang dan kuat dan dihormati. Jadi Rasulullah SAW lepas mendapatkan berita ini, iaitu ada satu orang kafir namanya Karz bin Jabir Al-Fahri mencuri
unta dan kambing-kambing yang ada di hujung Al-Madinah, iaitu orang Islam punya. Maka untuk mengetahui, Karaz bin Jabir ni yang curi kambing, lepas tu dia masuk Islam. Jadi radhiyallahu anhu. Sebab banyak daripada orang yang kita akan menceritakan tentang mereka yang berar Rasulullah atau melakukan jahat, banyak dari mereka dah masuk Islam. Jadi siapa-siapa dari mereka yang sudah masuk Islam radhiyallahu anhu. Macam Karaz ini di dalam sirah dia kata dia mencuri macam tu radhiyallahu anhu, sebab lepas tu dia masuk Islam. Jadi siapa-siapa sebelum dia Islam, walaupun buat jahat macam mana, tapi kalau dah masuk Islam, dia saudara kita. Dan kalau dia sahabat Nabi, kita wajib mengucapkan radhiyallahu anhu. Lepas dia mencuri binatang-binatang sahabat yang ada di hujung Al-Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sampai 10 hari Rasulullah duduk di Al-Madinah, tak sampai 10 hari baru Rasulullah pulang daripada Ghazwah Al-Ashirah tu. Yakni tak rehat bagus sebenarnya, macam 1 minggu saja. Rasulullah duduk 1 minggu, dia ajak sahabat lagi, jom kita keluar kejar Karaz ini. Jangan dia terlepas. Kita kena ambil harta kita. Jangan kita biarkan dia ambil harta kita dan kita diam. Ini harta orang Islam, sangat dipelihara, sangat dimuliakan, sangat dijaga oleh Allah, oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu itu, dia ajak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar mentahankan Karaz bin Jabir Al-Fihri ini. Dan lepas Rasulullah SAW keluar dari Al-Madinah, Rasulullah lantikkan Zaid bin Harithah sebagai pengganti Rasulullah di Al-Madinah. Dia menguruskan keadaan Madinah ketika Rasulullah gaib dari Al-Madinah. Tetapi hatta ghazwah ini pun Rasulullah SAW tak dapat jumpa Karaz. Dan itu daripada kebahagiaan Karaz. Kalau dijumpa di waktu itu, wallahu a'lam apa yang akan jadi keadaannya. Di waktu itu, di perang ini, bendera Rasulullah SAW juga berwarna putih dan diangkat oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bendera Rasulullah SAW di waktu itu, bendera tentera Rasulullah berwarna putih, diangkat oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tapi hasil dan kesimpulan perang atau ghazwah Safwan atau ghazwah Badar yang pertama ini, tidak terjadi perang. Bahkan Rasulullah SAW tidak tak dapat tangkap Sayyidina Karaz bin Jabir Al-Fihri ini sebelum dia masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Rasulullah SAW, menaikkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sayyidatina Aisyah berkata, "Laisat lahu rahah." Ini antara syama'il dan sifat dan sikap dan rutin Rasulullah SAW setiap hari di dalam kehidupannya. Laisat lahu rahah. Tidak pernah Rasulullah SAW mempunyai rihat. Tidak ada dalam sistem Rasulullah SAW setiap hari, dalam rutin Rasulullah SAW setiap hari, rihat. Tak tinam. Bahkan hampir macam setiap bulan, setiap 2 bulan, 3 bulan, Rasulullah keluar jihad. Kadang-kadang Rasulullah baru balik kepada Al-Madinah, 2 hari, 3 hari sahaja, terus dikeluar jihad lagi. Serang orang yang lain. Semua itu demi kita orang Islam, demi sahabat, demi negara, demi nyawa orang Islam, demi harta orang Islam, demi ekonomi orang Islam, demi keselamatan dan keamanan orang Islam. Itu adalah cara Rasulullah SAW, manhaj Rasulullah SAW, dan rahmah Rasulullah SAW. Dan sebelum ini kita kata jihad dan perang ini rahmah untuk orang kafir. Sebab kalau tidak ada jihad, tidak ada perang, Allah akan turunkan azab yang menghabuskan mereka semua. Tetapi Allah kasihan mereka dan rahmat kepada mereka. Jadi Allah mensyariatkan untuk Rasulullah dan sahabat perang sahaja. Jadi kalau mereka dibunuh sahaja macam tu, itu lagi senang daripada azab yang turun daripada langit. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semua dan menjadikan kita antara orang yang kuat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.